Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Afika binti Muhammad, nombor matrik 054564. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk bab yang kelima, iaitu sistem koordinat geografi bumi. Okey, tanpa membuang lebih masa, saya akan teruskan dengan slide yang kami sediakan untuk pembentangan tajuk ini. Okey, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengenalan bab ini. Okey. Sistem koordinat geografi bumi ini merupakan salah satu daripada sistem-sistem koordinat dalam ilmu astronomi, yang mana kita tahu sistem-sistem koordinat dalam ilmu astronomi ada tiga. Yang pertama, sistem koordinat geografi bumi. Yang kedua, sistem koordinat ufuk tempatan. Yang ketiga, sistem koordinat khatulistiwa. Okey, secara umumnya sistem koordinat geografi bumi ialah satu sistem yang mana mengukur kedudukan satu tempat di bumi menggunakan garisan latitude dan longitude sebagai rujukan. Okey, dengan kita mengetahui sistem koordinat geografi bumi ini, kita dapat mengetahui di mana kedudukan satu tempat itu berada, dan mungkin kita dapat mengetahui tentang jarak dari tempat kita itu ke satu tempat yang lain. Okey. Ilmu ini juga memudahkan ahli falak dan juga ahli astronomi untuk membuat kajian yang lebih terperinci. Okey, sekarang saya akan menceritakan pula tentang bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan bumi? Okey, bumi didefinisikan sebagai dunia atau permukaan yang didiami oleh kehidupan. Arba Othman 1994, yang mana dia nak mengatakan di sini bahawa bumi ini merupakan satu planet lah, yang mana dalam bumi ini adanya hidupan seperti manusia, flora dan fauna, dan beberapa kehidupan yang lain. Kemudian menurut Siti Sabanon 2014, bumi merupakan planet yang berputar di atas paksinya dari barat ke timur. Yang mana kita tahu bumi ini merupakan satu planet yang berputar di sekeliling orbitnya, dan dalam masa yang sama dia mengelilingi matahari. Okey. Bumi ini berbentuk elipsoid. Elipsoid yang dikatakan di sini ialah bukan bulat, yang mana yang selalu kita ketahui bumi bentuk bulat, tapi tidak. Elipsoid di sini ialah satu bentuk yang berbentuk bujur, boleh dikatakan seperti telur. Okey. Mahupun begitu, bumi dianggap sebagai planet yang berbentuk bulat atau sfera bagi tujuan formulasi matematik. Okey. Disebabkan untuk memudahkan ahli falak atau ahli astronomi untuk mengira satu formula matematik, maka mereka menganggap bahawa bumi ini berbentuk bulat ataupun sfera. Okey, ini merupakan sistem koordinat geografi bumi. Okey, sistem koordinat geografi bumi ni yang mana ia mengandungi dua unit utama. Yang pertama ialah latitude, yang kedua ialah longitude. Ini merupakan gambaran tentang longitude dan juga latitude. Okey, sekarang saya akan menjelaskan tentang latitude. Apakah yang dimaksudkan dengan latitude? Okey, latitude menurut Baharudin Zaina 2004 ialah satu bulatan yang membahagi dua bulat bumi, ialah bulatan khatulistiwa. Dan bulatan-bulatan lain yang selari dengan bulatan khatulistiwa ialah bulatan latitude. Okey. Latitude 0 darjah atau garisan khatulistiwa membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey. Setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan yang diukur dari pusat bumi. Okey. Boleh pendek kata dikatakan di sini ialah latitude merupakan satu bulatan ataupun garis yang membahagi glob bumi, yang juga dikenali sebagai bulatan khatulistiwa. Okey, ini merupakan gambaran tentang garisan-garisan lain selain daripada garisan khatulistiwa yang kita kenali. Okey, ada juga contohnya seperti garisan Arktik, garisan Satan, garisan Jadi dan garisan Antartik. Okey, itu sahaja daripada saya tentang pengenalan bumi dan juga latitude. Okey, ahli yang seterusnya akan menerangkan tentang tajuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hashimah Asri, nombor matrik 054841. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada longitude. Kita lihat kepada definisi yang dahulu, iaitu menurut Baharudin Zainal 2004, bulatan yang dibentuk dari garisan yang menghubungkan titik kutub utara dan selatan dinamakan bulatan longitude. Okey. Longitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal GMP yang memisahkan memisahkan timur dan barat bumi.
Dan garisan ini lebih dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Garisan meridian pangkal GMP ini dia terletak pada 180 darjah timur barat yang selari dengan GTA, iaitu garisan tarikh antarabangsa. GTA ini dia memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Jadinya tarikh dan waktu di sebelah timur akan menjadi sehari lebih awal daripada sebelah barat. Seterusnya kita akan pergi kepada geometri sistem geografi bumi. Okey, sebenarnya latitude dan longitude ini dia mempunyai simbol-simbolnya yang tersendiri. Okey, kita lihat kepada latitude. Latitude simbol dia seperti dalam slide dan rujukan dia adalah khatulistiwa. Manakala bagi longitude simbolnya adalah seperti Y terbalik dan rujukan dia adalah garisan meridian di Greenwich. Kedua-dua kuantiti koordinat geografi ini iaitu latitude dan longitude sebenarnya amat penting untuk menyatakan dan menentukan kedudukan atau koordinat di suatu tempat di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Syuhada binti Jawawi 046355. Hari ini saya akan membentangkan tentang aplikasi sistem koordinat geografi bumi dalam falak. Sistem koordinat geografi bumi memainkan peranan yang besar dalam penentuan arah kiblat. Segitiga falak adalah kaedah yang digunakan dalam menentukan arah kiblat di sesuatu kawasan. Segitiga falak atau bahasa modennya disebut kaedah trigonometri. Sudut arah kiblat yang sesuai dengan menggunakan kaedah segitiga falak ini adalah sebanyak 292 darjah. Okey, seterusnya. Walau bagaimanapun, penetapan arah kiblat yang menggunakan kaedah segitiga falak atau trigonometri ini lebih tertumpu dengan pengiraan matematik. Konsep penting yang perlu diketahui dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan kaedah ini adalah dengan pengiraan azimut kiblat. Menurut Baharuddin Zainal 2004, arah kiblat adalah azimut melalui singkat jarak di sepanjang bumi sfera. Latitude dan longitude tempat di mana arah kiblat akan dihitung dan koordinat geografi bagi Kaabah juga hendaklah diketahui. Seterusnya. Yang ini adalah contoh latitude dan longitude stesen pengiraan arah kiblat dan longitude latitude Mekah. Okey, di sini adalah titik di sini adalah koordinat okey, di sini adalah koordinat latitude dan longitude tempat di mana arah kiblat dihitung. Okey, dan di sini adalah titik longitude dan latitude Mekah. Kita mesti tahu latitude dan longitude ni dahulu pada dua-dua tempat. Okey, seterusnya. Okey, di sinilah pentingnya sistem koordinat geografi bumi digunakan. Okey, seterusnya adalah pengiraan formula pengiraan azimut kiblat. Di sini merupakan formula yang sering digunakan oleh ahli falak untuk mengira azimut kiblat. Okey, azimut kiblat dikira adalah 300. Azimut kiblat adalah 360 darjah tolak dengan nilai alfa yang mana lambda itu adalah ialah perbezaan longitude tempatan dan longitude Mekah. Okey, lambda ni bermaksud perbezaan longitude tempatan dengan longitude Mekah. Okey, P bermaksud latitude tempatan. Okey, semua simbol P bermaksud latitude. Semua simbol alfa bermaksud longitude.
Okey. Okey. Kita kira. Okey. Ni contoh hitungan untuk cari azimut arah kiblat bagi untuk mencari azimut arah kiblat. Okey, pertama sekali kita kena tahu nilai latitude dan longitude tempatan dan juga nilai latitude longitude Mekah. Kita kena tahu nilai latitude dan longitude bagi kedua-dua tempat. Okey, di sini kita telah tahu nilai longitude dan latitude di Johor Bahru dan kita telah tahu nilai latitude dan longitude Mekah. Pertama sekali kita kena cari perbezaan nilai longitude Johor Bahru dan nilai longitude Mekah. Kita kena cari perbezaan kedua-dua nilai longitude. Okey, kita dah dapat di sini nilai longitude tempatan adalah 103 darjah 45 minit timur dan tolak dengan nilai longitude Mekah 39 darjah 49 minit 29.1 saat. Okey, kita akan dapat perbezaan di sini ialah 63 darjah 55 minit 30.9 saat. Jadi, apabila telah dapat nilai perbezaan ni, kita masukkan ke dalam formula tadi. Okey, kat sini kita dah masukkan ke dalam nilai formulanya. Okey, nak cari nilai alfa. Okey, kita dah masukkan sin perbezaan nilai longitude dan latitude tu 63 darjah 55 minit 30.9 saat. Okey, kita masukkan apa tadi? Nilai lambda nilai P bagi latitude tan tan P tan nilai latitude Mekah cos nilai latitude Johor Bahru tolak sin latitude Johor Bahru cos perbezaan latitude perbezaan longitude kedua-dua tempat. Okey, kita akan dapat di sini alfanya jawapan bagi jawapan kita dah dapat sini nilai bagi alfa tan kuasa negatif 1 2.35791. Jadi nilai alfa di sini kita akan dapat 67 darjah 1 minit 4.72 saat. Jadi untuk tahu azimut kiblat di sini kita mesti tolak 360 darjah tolak dengan nilai alfa. Kita akan dapat di sini 292 darjah bersamaan 58 minit 55 saat. Jadi azimut kiblat bagi Johor Bahru adalah 292 darjah 58 minit dan 55 saat. Jadi di sinilah cara hitungan azimut kiblat bagi kesemua tempat. Inilah cara pengiraan yang sebenar menurut kaedah ahli falak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kesimpulannya, sistem koordinat geografi bumi sebenarnya memberi banyak faedah kepada kita. Seperti ia memudahkan kita untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat. Dan sistem koordinat ini boleh diaplikasikan dalam menentukan sudut arah kiblat. Sistem ini juga sangat penting dalam kehidupan manusia dan perlu diambil perhatian oleh semua pihak. Seperti kita lihat, kerajaan kita telah menerapkan, telah mengajar tentang tajuk ini ketika masih di bangku sekolah, dan ini menunjukkan bahawa latitude dan longitude bumi ini sangat penting dan ia dapat diaplikasikan dengan lebih banyak dan memberi pelbagai faedah kepada manusia.
Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.